andai berlaku kematian yang payah, yang sukar terhadap orang yang beriman macam kita, nampak teruk ya, aksiden, hancur berkecai dan sebagainya, jangan letak apa-apa keputusan ya, jangan jadikan itu sebagai satu tuduhan. Tetapi ingatlah orang beriman, bila diberatkan sedikit kematiannya, itu tanda Allah nak ampunkan. Orang kafir yang mati dalam keadaan yang muda, yang senyum, yang itu, yang ini dan sebagainya, maka yang ni jadi macam mana? Maka Allah nak membalas kebaikan dia di dunia, sebab dia dapat balasan di akhirat nanti. Jamaah Alang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Zarina, Waalaikumsalam. Nur Hayati, Waalaikumsalam. Razali Jasmi, Waalaikumsalam. Oh, ni dari Masjid Jumhuriyah. Okey, baik. Jadi kita nak sebut di sini, itu satu bab. Bab yang kedua yang kita bincang, orang mukmin kematiannya Allahu Akbar, lembut, diangkat secara lembut dalam keadaan yang tenang, kembali kepada redha Allah Ta'ala dengan ucapan ahlan wa sahlan, salamun alaikum. Ini cukup cantik. Jadi kita lah kena bina diri kita menjadi orang mukmin. Jadi dengan pembinaan hidup kita dalam keadaan jiwa yang tenang, bila kita Allah panggil saja hayya 'alas salah, maka kita jadi golongan yang tenang je, seronoknya Allah Taala panggil. Kita segera menyambung panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu bab yang kedua. Bab yang ketiga, kita nak tengok dalam Al-Quranul Karim bagaimana Allah gambarkan orang kafir yang mati. Ya, orang kafir yang mati, yang gambaran dalam Al-Quranul Karim. Okey, baik. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 93. Ya, ayat 93, di mana orang yang zalim. Baik, orang yang zalim ni ada syarah mengatakan orang yang zalim ini adalah orang yang tidak mahu beriman pada Allah. Dia menzalimi diri dia sendiri. Ada orang kata, ada tafsir menyebut bahawa orang yang zalim ini adalah orang yang menzalimi diri dia dan diri orang lain secara zahir. Ambil harta orang, pukul orang, rampas tanah orang dan sebagainya lah. Tapi kita fokus di sini adalah orang yang zalim siapa? Orang yang sengaja mendapat petunjuk tetapi degil tidak mahu beriman kepada Allah Ta'ala. Kematian mereka digambarkan dalam surah Al-An'am. Surah yang ke-6 ayat 93 ini, gambarannya disebut adalah mereka itu mati mereka dahsyat. Dahsyat, ya. Sangat-sangat besar, ya. Dahsyat. Okey, baik. Nur Aini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Aini, oh orang Kok Diang, Kedah, Alhamdulillah, clear. Masita Muhammad Zain, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zainun Osman, Dungun, Terengganu, clear juga, Alhamdulillah. Ya, mati orang kafir dalam keadaan yang sangat dahsyat. Bukan hanya dahsyat, yang menunggu dia siksa. Bukan hanya siksa bala, dia itu diletak dalam keadaan yang sangat-sangat hina. Ya, ada kalimah-kalimah begini begitu berkesan kepada kita. Gambaran pertama, kematian dia satu dahsyat. Dahsyat ni di dunia saat sakarat dan dahsyat juga di akhirat nanti. Kemudian siksa, maksudnya satu penyiksaan yang besar terhadap dia ketika sakarat, bebanan. Ya, bebanan. Kemudian yang menunggu dia di akhirat juga satu penyiksaan. Malah siksa dan dahsyat itu dalam keadaan yang hina. Ada orang marah kepada kita. Marah, sangat-sangat marah. Dia bagi duit tu, tapi dia bagi dalam keadaan yang hina. Dia baling je. Nah, pergi ambil. Ini satu penghinaan, ya, sangat-sangat bahaya. Ini gambaran dalam surah Al-An'am bagi orang zalim, dahsyat, siksa dan penuh dengan penghinaan. Ini orang kafir. Baik, surah Al-Anfal. Gombak, loud and clear Ustaz. Okey, Samsuri Saban, gombak pun okey. Faridah Juwita, Waalaikumsalam warahmatullahi. Surah Al-Anfal ayat 58, ya. Surah Al-Anfal ini
kita tengok Allah menyebut, cuba cek nanti balik sebab tulisan ni tak apa terang sama ada 50 ke 52 atau 58, tapi surah Al-Anfal lah. Ya, Allah mengatakan bahawa orang kafir ya, dicabut nyawa itu, dipukul di bahagian muka dan di bahagian belakang mereka. Selalu dalam Quran menyebut siksa bahagian hadapan dan bahagian belakang, wajah dan bahagian belakang mereka. Okey, orang kafir, mereka ni dicabut, ya, nyawa mereka dicabut. Bukan diambil secara lembut, itu dicabut. Maka lalu dipukul bahagian mana? Bahagian muka. Kalau kita baca dalam syarah tafsir, kenapa dipukul bahagian muka? Sebab muka kita ni nampak kebaikan tapi saja tak mau buat. Okey. Muka kita nampak orang miskin tapi saja tak nak tolong. Muka kita nampak kekurangan orang lain tapi saja tak nak bagi bantuan. Akhirnya wajah kita disiksa oleh Allah di akhirat nanti. Sama seperti orang kafir, kenapa dipukul di bahagian muka? Mereka melihat kebenaran dengan bahasa kita kata dengan mata kepala mereka, tapi mereka menidakkan kebenaran. Lagi satu, dalam ayat ni menyebut bahawa Allah memukul belakang mereka. Kenapa? Sifat orang yang tak mau beriman ni, mereka nampak dengan wajah mereka tapi mereka tak nak terima, lalu mereka memalingkan belakang mereka itu. Akhirnya belakang itulah yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mar Seremban clear, Roshita, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Nurizan Osman Johor Bahru, alhamdulillah. Baik. Itu gambaran kedua. Pertama, dahsyat, siksa dan hina. Yang kedua, orang kafir dicabut, dipukul di bahagian muka dan belakang mereka. Dan kalau buka dalam surah An-Nazi'at ayat 1. Yang tadi An-Nazi'at ayat 2, lemah lembut, dia cabut. Tapi kalau An-Nazi'at ayat 1, orang kafir, Allah bagi dengan cabutan yang sangat keras. Ya, cabutan roh yang sangat keras. Ni. Jadi kalau kita tengok perbincangan kita pada pagi ni, kita melihat ada 3 bahagian. Bahagian pertama, dia cerita pendek. Dia cerita orang beriman ni mudah, meninggalnya mudah. Orang kafir meninggalnya susah. Orang beriman ni kalau dia berdosa sekalipun, kadang-kadang Allah bebankan mati dia sikit, bebankan mati. Kita dengar-dengar kata mati, Allahu Rabbi, mati tu mati bentuk. Rupanya Allah nak ampunkan dosa dia. Orang kafir ni pula, bila kita nampak, matinya mudah betul. Mudah sangat-sangat. Sihat, tiba-tiba tak ada bebanan apa-apa, dia meninggal senyum je. Yang itu kebaikan tak? Kebaikan duniawi yang Allah balas pada dia, dan dia tidak berhak untuk menerima kebaikan di akhirat. Hadis yang kita bincang tadi adalah hadis yang disebut dalam Sunan Tirmizi, hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Bila hadis lemah, maka kita tak boleh ambil sebagai jalan petunjuk di dalam hukum, tapi sekadar memberi peringatan. Sebab tu kombinasi hadis ini kita ambil ayat Quran untuk menyokong. Ayat Quran yang kita sebut tadi, matinya orang mukmin dalam kebaikan, An-Nahli 32, An-Nazi'at ayat 2, Al-Fajr ayat 27 dan ayat 28. Sedang banyak lagi sebenarnya. Ayat Quran banyak lagi sebenarnya. Jadi ini dikatakan bahawa bentuk orang meninggal dengan mudah atau orang beriman. Manakala dalam yang ketiga tadi kita sebut orang zalim, orang kafir meninggal di surah Al-An'am ayat 93, di surah Al-Anfal ayat 58 dan surah An-Nazi'at ayat 1. Ya, kita dah dapat daripada awal petunjuk bagaimana gambaran-gambaran yang dicerita oleh Nabi SAW dan juga oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ada Nursiah Kardi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Aisyah Aziz, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, ada orang ambil barang kita, tak minta dengan kita, apa kita nak buat? Okey, Aisyah Aziz dan juga seluruh yang hadir pada program kita ni,
ada orang ambil barang kita dan tak minta izin lah ataupun tak tanya kita apa kita nak buat. Termasuklah jemaah paling besar yang berada di masjid Al-Mu'minun USJ ni. Kalaulah ada orang ambil, maka hak yang pertama sebagai umat Islam, pergi jumpa dia dan minta balik barang kita jika benar-benar barang itu kita perlukan. Okey. Kalau barang tu kita memang tak perlu pun, selama tu tinggal je, kita anggap itu sedekah kepada dia. Ya, itu sedekah kepada dia. Dengan dia guna tu kita dapat pahala. Saya selalu sebut, tambah-tambah orang perempuan pun sama juga, iaitu jangan simpan. Bila ada masalah, bercakap dengan jiran kita. Pagi tadi dalam Tanyalah Ustaz pun macam tu juga. Kita diam, lepas tu kita ambil gambar bulan Facebook. Sedangkan kita tak puas hati, tak berjumpa, bagi salam dan tanya dia, beritahu hak kita, tapi dengan cara yang berhemat. Berhemat. Ya, barang tu kalau betul barang kita dan kita pakai itu manfaat bagi kita, maka segera jumpa dia dan bagi tahu. Katakan apa yang dia buat itu salah. Jangan jatuh hukum, tapi katakan apa yang dia buat itu salah. Tetapi seandainya barang itu kita tak perlukan pun, dibiar gitu je, maka anggaplah itu sebagai sedekah. Yang kita ada barang di dunia tapi tak ada dapat manfaat di dunia, tapi Allah simpan manfaat di akhirat. Okey. Semalam ada satu soalan berhubung dengan ni. Ada orang yang sakit dan dia tanya lebih kurang macam ni apa semua. Dia kata, Ustaz, macam mana kita nak simpan harta untuk akhirat? Sebab mati ni tak boleh bawa harta. Memang betul. Mati dia tak akan bawa harta. Tetapi hidup boleh kirim harta. Sementara hidup, ambil duit kita, kirim dengan orang miskin. Allah simpan dalam syurga Allah Ta'ala. Ambil duit kita, bagi dekat tabung Al-Mu'minun, Masjid Al-Mu'minun, Allah simpan dalam syurga. Ambil duit kita, bantu orang miskin macam mana Abid Liu buat. Ya, bantu. Maka itu bermaksud apa? Itu sedang mengirim. Okey. Kalau dah susah sangat, tak boleh, bantu je Ustaz Amran kat tahfiz dia. Tu macam promosi pula. Ya, tapi nak bagi tahu bahawa keadaannya sedemikian. Kenapa? Sebab ada kaitan ni. Bila Aisyah Aziz ni tanya tentang barang, kita kalau ambil barang orang tanpa kebenaran, tuntutan dia di dunia sampai di akhirat. Kalau tak diselesaikan di dunia, maka kita akan dipersoalkan oleh Allah di akhirat nanti. Maka sebab itu kita yang hak tu, kita yang ada hak, maka tuntutkan hak kita dengan cara yang betul. Nur Hajah Yusof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah sejahat-jahat orang mukmin akan ke syurga akhirnya dari sebaik-baik orang kafir? Baik. Mar WKN Mar tanya, benarkah sejahat-jahat orang mukmin akan ke syurga? Jawabannya betul. Sejahat-jahat orang mukmin, selagi dia beriman dengan kalimah la ilaha illallah, maka dia berhak menduduki syurga Allah, yakni setelah dia menerima balasan-balasan siksa dalam neraka. Sehingga digambarkan dalam hadis bahawa ada orang lelaki, gambaran dia, ada orang lelaki yang paling akhir keluar daripada syurga Allah Ta'ala dalam keadaan dia, kulit dia itu terbakar, ada percikan api, dan kemudian habis dah siksa itu, dia dimasukkan dalam sungai kehidupan, Nahrul Hayah, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan yang dia beriman kepada kalam la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Tetapi kita tak nak yang macam ni. Kenapa? Sebab kita terpaksa melalui beberapa kepayahan yang siksa api neraka ini sesuatu yang tidak dapat difikir di fikiran, tak terlintas di hati, tak pernah terucap di mulut dan sebagainya. Dahsyat. Ya, jadi hati-hati, kita tak nak perkara di dunia dibawa kejahatan menuju ke akhirat. Cikgu